يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita dapat lagi terus istiqamah dalam majlis ini kerana sebab kita Al-Quran, iaitu kuliah dua khususnya dengan topik yang cukup menarik sekali, iaitu fitnah. Tajuk ini fitnah, memang fitnah sekarang ni amat berleluasa di akhir-akhir ini, dan sesuai sangatlah kita mendengar topik ini. Dan seterusnya kita sama-sama lah ikuti kupasan selanjutnya daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Ashraf. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di ruangan maya ini untuk sama-sama kita berbicara tentang satu topik yang sinonim dengan kehidupan kita pada hari ini, yang mana hari ini kita sering mendengar perkhabaran-perkhabaran yang tidak indah. Kita mendengar perkongsian-perkongsian tidak indah. Dan perkongsian itu kita tak tahu sama ada perkongsiannya sekadar meraih simpati ke, perkongsian itu fitnah yang digembar-gemburkan ke, atau bagaimana. Justru itu topik kita ni ringkas tetapi dia memberikan impak yang besar kepada pemahaman kita tentang makna fitnah. Apakah yang dimaksud dengan fitnah itu? Kerana fitnah ini satu perkara yang besar yang akan berlaku kepada umat akhir zaman, yang akan melibatkan fitnah kepada harta, fitnah kepada tahta, fitnah kepada wanita dan sebagainya. Maka fitnah ini dia akan berlangsung, akan berjalan, terus berjalan. Dan bagaimana kita nak menghadapi fitnah ini? Kerana kalau kita tidak melihat fitnah ini dalam konteks yang lebih luas, dia akan menyebabkan kita ni tergelincir. Mungkin akidah kita, mungkin kefahaman kita, mungkin persepsi kita kepada orang lain. Kadang-kadang kita melihat jiran kita melihat sahabat-sahabat kita, timbul rasa, kenapa sahabat kita buat begitu? Kenapa sahabat kita dapat begitu? Kenapa sahabat kita diberi ujian begitu? Timbul rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu inilah kadang-kadang menyebabkan kita meletakkan satu pemahaman atau meletakkan satu kita katakan kesimpulan bahawa sekian-sekian si fulan, sekian-sekian ini dapat sekian-sekian. Sedangkan kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di sebalik kejadian-kejadian yang menimpa. Atau mungkin apa yang berlaku di sebalik kehidupan dia itu, kita tak pasti. Kita sekadar meletakkan satu tanggapan kepada mereka. Dan inilah merupakan antara perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman yang menjadikan titik-titik ataupun bibit-bibit tercetusnya fitnah yang membarah dalam jiwa masyarakat kita pada hari ini. Khususnya umat akhir zaman. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita bicara tentang fitnah ini, kita akan melihat kepada pengertian fitnah yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan setiap makna yang Allah telah nyatakan dalam Quran ini, dia ada pengertian-pengertian yang tertentu. Bukan maksudnya apa-apa sahaja nama saja fitnah kita kata, ini samalah fitnah ini, wujud fitnah itu. Tak, dia ada berbeza-beza, berbilang-bilang. Dan pelbagai makna fitnah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan dalam Quran untuk menjadi kefahaman kita sebagai manusia. Dan didatangkan dengan dalil-dalil tertentu supaya kita faham bukan dalil ini yang kita kena pakai untuk fitnah-fitnah ataupun makna fitnah-fitnah ini. Baik. Pertama sekali, bila mana kita mendengar fitnah, kita pun bagi tahu dalil. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini biasa kita dengar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Allah kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang bermaksud syirik itu. Bukan fitnah merujuk pada kita memfitnah orang tu. Syirik itu, al-fitnah dalam ayat ini merujuk kepada syirik itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka penggunaan lafaz ini, ayat ini, ketika mana kita ni nak bagi tahu kepada orang-orang sekeliling supaya jangan buat fitnah, kita bagi dalil ni. Dalil ni tak betul. Dalil ni adalah untuk khususnya kepada
orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ni fitnah, contoh kita pergi majlis rewang-rewang, dia bercerita kepada kawan tu, fitnah kawan tu, kita kamu ni jangan, itu al-fitnah tu asyadu minal qat tu, membunuh tu. Tak, itu kedudukan penggunaan pada tempat yang salah. Kerana yang digambarkan dengan dalil ini, al-fitnah tu asyadu minal qat, merujuk kepada syirik. Syirik yang mana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau contoh kita balik kampung ke, kita pergi ke mana-mana tempat ke, kita tengok ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menilik nasib. Ada lagi yang kata ambil nombor-nombor ekor dan sebagainya. Itu kita boleh judgekan dengan perkara ini, ayat ini. Atau contoh kita balik kampung tengok lalu saja ikut pokok ada rumpun buluh, tengok ada kat situ kain kuning, adanya pulut kuning, ada ayam panggang, ada buah limau. Jadi kita tanya, ni siapa buat ni? Ini ada ni, jiran kita ni buat ni. Kata tak apalah, saja dah dapat rezeki lebih letak kat situ. Ada penunggu kat situ. Letak pagi, tengah hari biasa dah habis dah, ada penunggu makan. Rupanya memang ada penunggu makan lah. Mak pek makan belakang tu, letak ayam panggang, letak pulut kuning, memang dia kata berselera sungguh di kampung ni. Memang kenyang. Pagi-pagi ada breakfast. Tengah hari tukar, bagi menu lain pula. Yang orang tuan rumah tu kata, oh memang kat situ ada penunggu, dia bagi rezeki kita pada kita, dia makan habis ya kita letak. Rupanya orang isap dadah kat belakang tu, dia makan kenyang-kenyang. Gambarkan di sini, kalau ada sedetik hati dia itu untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita letak ini fitnah yang menuju pada syirik tu. Itu pertama. Dan kemudian juga Allah gambarkan yang berkaitan syirik ini dalam ayat Surah Al-Baqarah juga, ayat 193, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Yang merujuk kepada, dan perangilah mereka supaya tidak berlaku syirik. Ini merujuk kepada orang yang berlaku syirik tu lah. Kalau kita nampak orang berlaku syirik, buat kesyirikan itu, buat perkara-perkara yang memang nampak sangat dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka perangilah dia. Perangi di sini iaitu kita kena tegur dia sekadar mana batasan yang kita boleh. Kalau kita boleh dengan kekuasaan kita, kita ada power dan sebagainya, kita tegur. Sekiranya kita tidak mampu, kita bagilah kepada penguasa-penguasa untuk pastikan dia tegur. Untuk pastikan dia pulih dengan bukti-bukti yang kita adalah. Okay, itu pertama. Fitnah pertama yang kita lihat bahawa fitnah itu merujuk pada syirik, yang kita kena nilai bahawa setiap apa sahaja yang keluar dari mulut orang itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan fitnah. Dan ayatnya adalah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu dalil, dan juga bagaimana penggunaan dalil itu tepat kepada situasi. Okey, itu pertama. Yang kedua, ini baru kita masuk fitnah yang mana berlaku kepada kehidupan kita. Fitnah ini dia merujuk kepada ujian ataupun cobaan. Ujian ataupun cobaan. Kerana dalam kehidupan kita hari ini, kita tak boleh lari daripada ujian. Tak boleh lari daripada cobaan. Maksudnya hari ini, kita dalam keadaan kita akan diuji dengan pelbagai ujian. Ujian kita dengan manusia. Ujian kita dengan kehidupan kita sendiri. Maksudnya kita sendiri pun ada ujian di antara kita. Tiba-tiba kenapalah kita rasa tak sedap hati. Kenapa kita rasa macam rasa berdebar-debar sahaja. Kenapa kita rasa macam ada benda yang tak kena. Dia ada ujian dan cobaan yang Allah nak bagi kepada kita. Tiba-tiba kenapa kita tengok jiran kita dulu elok, tiba-tiba macam tak bertegur sapa dengan kita. Dulu elok je bersalam, bertanya khabar, bertukar-tukar menu, tiba-tiba nampak ada gap. Jumpa tak bertegur, kita bersalam pun macam tu je bunyinya. Mungkin itulah ujian dan cobaan kepada kita yang kita kena lihat kembali kenapa perkara itu berlaku. Daripada manakah punca-puncanya? Maka dengan datangnya punca-punca itu, kita lihat bahawa itulah ujian dan cobaan kepada kita yang merupakan salah satu daripada fitnah yang berlaku pada diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taha ayat 40, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fatannaka futuna. Maksudnya, dan kami uji kamu wahai Nabi Musa AS dengan pelbagai ujian yang besar. Maka di sini Nabi Musa AS diuji dengan ujian yang besar, maka kita manusia juga akan diuji dengan ujian, yang mana ujian itu tidaklah sebesar ujian yang diterima oleh para anbiya. Tetapi kita atas dunia memang kita akan diuji. Kita akan merasai ujian.
ada di antara ujian tersebut dalam keadaan kita ni gembira. Kita tak ada masalah, kita dengan isteri baik, isteri dengan suami pun baik, ibu bapa dengan anak pun baik. Dalam keadaan itu juga kita akan diuji. Diuji dengan gambaran orang lain. Orang melihat sesuatu kepada kita. Ujian. Bukan kita buat salah apa-apa, tetapi kita diuji dengan orang melihat sesuatu yang tidak elok dengan apa yang kita dapat. Kita pun tak pasti. Kita, kenapa salah aku? Kenapa tengok bincang dengan isteri, apa salah kita? Sebenarnya kita tak buat apa-apa. Nak kata kita ni pergi membawang ke, kita membuah ke, tak ada buat apa-apa. Kita tak ada mengumpat orang. Tapi ketika itu ada orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Ada orang yang letakkan, ini orang ni jarang bergaul dengan orang ni, bukan orang yang baik ni. Jadi dia letakkan tanggapan-tanggapan gitu. Jadi itu ujian yang berlaku pada kita. Walaupun kita tak buat apa-apa. Kita dah keadaan yang baik. Tetapi Allah uji, Allah letakkan kita punya cobaan kepada kita untuk melihat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana, tingkat mana iman kita. Itu satu. Yang kedua, sekiranya, itu dah keadaan bahagia. Sekiranya di antara ahli keluarga, suami dan isteri, ada sedikit benda itu, sedikit benda yang kita tak nak ambil yang baik. Maksudnya ada sedikit kita nak buat ketidakelokan dalam keluarga, maka itu ujian di antara salah satunya. Kita melihat, kita letakkan maksudnya kita letakkan ketidakpercayaan. Kita ada dalam hati kita, aku ni curiga. Bila ada itu ujian besar dalam kehidupan berkeluarga. Jadi yang kita berlaku pada hari ini, yang kita lihat, saya tak perlu mention lah siapa-siapa. Saya rasa ibu dan ayah sekalian pun mengetahuilah apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian hari ini. Kita pun melihat perkara itu berlaku. Sebenarnya perkara itu berlaku, ujian itu berlaku lah. Kita lihat kenapa berlaku, disebabkan seseorang itu nak meletakkan, nak memuji, nak meletakkan setinggi yang boleh kebahagiaan yang dia dapat. Nak tunjuk dia lah dia dapat paling tinggi, dia dah dapat isteri paling baik, dia dapat suami paling baik, semua paling-paling lah, terpaling semua sekali. Sedangkan bila mana dia menunjukkan sesuatu kepada orang lain, orang akan menilai, orang akan kata, takkan dia seorang, kita pun ada juga. Sebab itulah hari ini kita semua ni diuji dengan ujian besar, iaitu dengan ujian teknologi. Kita ni datang dalam bentuk teknologi. Keluarga dia tak ada masalah. Keluarga dia sama. Kita kata keluarga dia sama-sama. Keluarga dia seisi dengan suami dia, dengan anak-anak dia. Dia bahagia cara dia. Tapi bagaimana orang-orang awam itu? Saya pun tengok, lihat komen dan sebagainya. Lihat orang yang kata mengeji, memuji dan sebagainya. Kita lihat bagaimana tata cara dan bagaimana lafaz-lafaz yang disebut oleh orang-orang yang komen tu. Ada benda yang baik, ada benda tak baik. Maka timbul satu ujian dan cubaan kepada keluarganya itu disebabkan oleh teknologi yang kita pakai, dan kita nak show off, kita nak tunjuk kepada semua orang kita ni ada semua itu. Sedangkan itu antara perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Ujian yang besar. Maka saya pesan kepada diri saya, pesan kepada ibu dan ayah sekalian, kita kena kawal apa yang kita buat. Bukan semua di antara kita, bukan semua orang di sekeliling kita ni suka dengan apa yang kita buat. Mungkin kita rasa bahagia dengan apa yang kita buat. Kadang-kadang orang tidak. Orang tidak. Kadang-kadang bila mana kita berada di atas, contohlah, saya berada di atas sebagai pegang satu organisasi di kawasan taman, saya pegang surau saya. Saya nampak apa yang saya buat itu baik. Tetapi kadang-kadang orang nampak, terlalu over sangat. Ni override kepada, ni kita dah override kepada orang tua-tua, orang lama-lama. Sedangkan benda itu kita nak buat terbaik. Jadi itu cubaan dan ujian, fitnah yang berlaku pada kita. Ya? Macam juga kita lihat soal bab dengki-mendengki, soal hasad dengki dan sebagainya. Itu salah satu juga perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Kita melihat orang lain itu dapat sesuatu lebih, maka kita mula fitnah orang itu, letakkan ujian dan cubaan kepada orang itu dengan cubaan yang besar-besar. Maka itulah benda yang kita kena elak di kita ni, dapat terlintas benda-benda begitu. Dan kita pun orang yang dapat yang rezeki Allah bagi tu, janganlah nak menunjuk pada orang yang lebih-lebih kita dapat, kerana orang lain akan melihat kita dalam perspektif, dalam view yang berbeza dengan apa kita dapat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya
kami telah menguji orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang dusta. Allah telah uji orang sebelum-sebelum kita ni. Orang zaman sebelum kita ni, ibu ayah kita sebelum ni, dia ada ujian-ujian. Kita diuji dengan keadaan hari ini dengan teknologi. Mereka diuji dengan keadaan dahulu tak ada teknologi. Berita tak sampai. Kalau contoh kita katakan berita dulu sampai melalui pesanan manusia. Contoh ada kemalangan berlaku di jalan besar. Jalan besar dengan rumah kita ni dekat 1 kilometer. Bagi tahu kereta langgar kucing. Tuan kucing datang menangis. Itu dia punya cerita dia. Maka sampai kepada kita bahawa kereta langgar tuan kucing, kucing menangis. Nak katakan berita tu sampai tepat kepada orang tu jauh dan tak tahu apa-apa sebenarnya kisah yang betul. Dan dekat kita ni, benda itu belum lagi diviralkan, benda tu dah sampai pada kita. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya merupakan satu ujian yang besar dalam konteks berbeza, iaitu zaman dulu tak ada teknologi, ujiannya ada. Sekarang pun zaman teknologi ujiannya ada. Kerana Allah bagi tahu kat sini, Allah mengetahui mana yang benar dan Allah mengetahui mana yang dusta. Okay, baik. Ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala itu dua. Baru kita masuk dua. Yang ketiga, fitnah juga merujuk kepada seksaan. Fitnah juga merujuk kepada seksaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ankabut juga ayat ke-10. Allah kata, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lamu bima fi suduril alamin." Allah kata maksudnya, dan di antara manusia ada yang berkata, Allah gunakan perkataan, kalau kita lihat dalam Quran ni, kadang-kadang Allah menggunakan perkataan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, berarti semua manusia. Tapi dalam ayat ini Allah kata, wa minan nas, dan sebahagian, atau dan di antara. Dia katakan bukan semua, di antara manusia itu, ada yang berkata, man yakul, ada yang berkata, iaitu kami beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, maka apabila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, dia menganggap sesaat manusia itu sebagai azab Allah. Bila mana kita ini beriman kepada Allah dan ada yang berkata sekiranya kita ni diuji dengan seksaan manusia. Seksaan, mungkin seksaan dari sudut fizikal ke, seksaan dari sudut emosi ke dan sebagainya. Mungkin hari ini seksaan fizikal itu kita jarang ada mendengar lah. Kerana mungkin seksaan fizikal itu dia kalau ada berlaku, dia akan melibatkan badan-badan autoriti, penguatkuasa dan sebagainya. Tapi hari ini dia banyak melihat kepada seksaan dari sudut mental. Mungkin kita kata body shaming dan sebagainya. Itu merupakan masalah mental. Mental kita ni dia cepat koyak dan sebagainya sebabkan oleh seksaan begitu. Contoh tiba-tiba kita lihat di kawasan kita ni ada orang yang badan besar. Mohon maaf kepada ibu sekalian ada kan. Mohon badan besar. Jadi ada segelompol di antara manusia ni kutuk dia. Ini kenderaan berat, ini kenderaan berat. Jadi dia akan menyebabkan mental dia itu sakit, terseksa. Maka ini merupakan salah satu fitnahnya. Okay. Dan Allah sambung lagi, dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Allah mengetahui. Seksaan yang kita diperolehi itu Allah bagi, dan pertolongan juga Allah yang bagi kepada kita. Kita doa pada Allah supaya Allah ringan-ringankan apa yang kita perolehi atas dunia ini. Kerana kita tak nak perkara itu berlaku. Seksaan itu sangat-sangat pedih bagi kita. Kita lebih pada sifat emosi lah, emosi dan mental. Kerana seksaan itu kita nampak biasa, tetapi bila mana seorang cakap, kita kata, oh tak apalah seorang cakap. Dua orang cakap, kita rasa, kenapa dia cakap pasal aku? Apa yang aku buat salah? Apa yang menyebabkan mereka tak puas hati dengan aku? Jadi dia akan menyebabkan mental kita ni terseksa. Jadi bermulalah kemurungannya, bermulalah rasa tidak happy kehidupannya dan sebagainya. Okay, sama juga dalam keluarga. Dalam keluarga kadang-kadang janganlah, contoh kalau ayah dan juga anak-anak, jangan sekali-kali condemn dan sangat masakan daripada ibu tu, daripada mak, daripada isteri tu.
Kalau apa pun dia masak, kita puji untuk menyebabkan mental dia akan jadi sihat, dia akan jadi gembira. Tapi kalau sekali masak, orang kata masin, masak apa. Masak kedua, tawas sangat pula. Jadi benda itu menyebabkan emosi terganggu. Dia terseksa. Dia ni menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri untuk makan kepada suami, kepada anak-anak. Tapi di situ ada seksaan mental yang berlaku. Maka ini merupakan salah satu fitnah kepada mereka. Ujian kepada mereka. Oleh itu, sebagai kita ni sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang suami ke, anak-anak ke, kena pastikan perkara-perkara itu kita tidak sewena-wenanya keluar dari mulut kita. Cakap baik-baik kerana dia akan mengelakkan daripada terseksanya mental kita ni. Jadi fitnah yang ketiga ini merujuk pada seksaan yang berlaku sama ada dalam bentuk fizikal ataupun mental, rohani dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 14, Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta untuk disegerakan. Maksud seksaan terhadap azab itu, seksaan kepada perkara-perkara yang diminta. Kadang-kadang ada di manusia meminta, oh Allah aku tak tahan dah macam ni, kau bagilah apa kau nak bagi Allah. Meminta, Allah bagi betul-betul. Kerana itulah jangan kita minta azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa saya doa. Yang baik-baik. Kerana kita ni ada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jangan kita lupa dengan perkara-perkara itu. Walaupun datang seksaan, ujian dan sebagainya, fitnah itu datang sentiasa kepada kita sama ada kita sedar atau tidak. Yang penting kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan daripada seksaan dan ujian ini dan juga ditutupkan aib-aib kita. Ini yang kita kena laksanakan sentiasa, doa sentiasa. Kerana kita ni tak tahu, kadang-kadang kita nampak aib orang kan, oh nampaklah dia ni tak betul. Sedangkan diri kita ni, aib kita ni lebih jelas, lebih terzahir bila mana kita menyebut aib-aib orang lain. Maka sembunyikanlah aib orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menyembunyikan aib kita. Okey, baik. Kemudian yang keempat, fitnah ini juga merujuk kepada dosa. Fitnah ini merujuk pada dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 49, Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftini. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Dan maksudnya sebahagian mereka ada yang berkata, izinkanlah aku tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Ketahuilah mereka yang telah terjebak dalam dosa dengan tidak mahu pergi berperang dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang yang kafir. Dia berperang ni, kita tak berperang lah tempat kita ni. Cuma konteks berperang ni kita ambil gambaran tentang konflik yang berada di Palestin sekarang lah. Kita tak berperang. Apa yang kita buat di sini, kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagi sumbangan untuk bantu sahabat-sahabat kita di sana. Itu je kita boleh buat. Tapi kalau ditakdirkan kita ni okey, buka semua kerjaan negara semua, bagi peluang, okey siapa nak perang pergi perang. Kita bersedia ke? Kita tak bersedia. Kita bukan orang yang telah diajar ataupun telah terbiasa dengan keadaan perang. Kita tak biasa. Kalau kita nak bicara tentang perang ini, mungkinlah kalau masih ada moyang kita ke yang lahir pada tahun 1920-an begitu, sempatlah dengan zaman komunis, dengan zaman Jepun dan sebagainya, dia sempat. Untuk kita tak sempat. Dia kata, oh kita semangat ni, kita semangat sebagaimana kita nak bersolidariti kat sini. Sampai di sana, bunyi meriah sebiji, kecut perut kita. Balik terus. Jadi kat sini kita bukanlah sebagai orang yang pendosa, dapat dosa sekiranya kita lari daripada medan perang kerana kita tak bersedia untuk berperang. Kerana kita ni bukan orang yang ditrain sebagai orang berperang. Tetapi kalau kita ni telah ditrain sebagai orang tentera berperang sebagainya, kita lari daripada medan tersebut, maka kita adalah orang berdosa. Jadi sebagai ujian yang besar, fitnah besar kepada orang itu adalah dosa yang dia bolehi disebabkan dia lari daripada medan perang. Jadi kita tak ada, kita bukan ahli atau kita bukan yang berada dalam medan perang dan kita bukan orang yang dapat share dosa sekiranya kita tidak join dalam peperangan. Tetapi sekiranya
diberi latihan terlebih dahulu, selok-belok berkaitan peran dan sebagainya, contoh macam PLKN sebelum ni kan. Jadi itu merupakan latihan-latihan yang perlu diketahui senjata tu macam mana. Kalau kita ni pegang meriam pun kita takut, pegang meriam apa, mercun pun pegang bunga api macam ni, jauh punya takut ni pasal bahkan nak pegang senjata memang kita tak mampulah. Maka di sini dosa ini merujuk kepada fitnah yang berlaku kepada mereka-mereka yang berperang, tapi ketika itu mereka melarikan diri daripada medan perang, maka itulah fitnah besar pada mereka, itu fitnah yang berlaku 4 dosa. Okay. Baik, kemudian yang kelima, fitnah juga merujuk kepada kekacauan atau kekeliruan. Kekacauan dan kekeliruan, yang mana kita lihat dengan adanya fitnah ni memang dia akan berlaku kekacauan, dia akan berlakunya kekeliruan. Dalam konteks kehidupan hari ini, kalau kita dengar suatu perkara yang pelik, yang ada fitnah, unsur fitnah, dia akan berlaku kecoh. Satu Malaysia kecoh, satu Malaysia mengetahui perkara-perkara itu. Isu itu satu Malaysia tahu. Bahkan orang yang tak berkaitan pun kena. Kata ini geng lelaki ni elok-elok sikit. Kata apa salah kami? Kami tak buat apa-apa pun. Orang lain yang kena, kita pun dapat rasa. Itu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Jadi itu merupakan kekacauan berlaku disebabkan fitnah yang melanda. Ini baru fitnah sekecil ni. Ini baru dia masuk kepada Dajjalun wa kadzabun, ini Dajjal-Dajjal dan juga penusta-penusta. Ini bukan masuk Dajjal yang sebenar lagi ni. Tapi kita dah merasai bagaimana aura bila mana berlakunya suatu porak-peranda kehidupan itu, dia akan menyebabkan kesannya kepada seluruh manusia yang mengetahuinya. Maka bila mana berlaku, dia akan lihat kepada kekacauan yang berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 48, Allah kata, qad ibtaghaw fitnatan min qabl wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Allah kata sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengaturkan pelbagai macam tipu daya untuk merosakkanmu hingga datanglah kebenaran, iaitu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menangkanlah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Hakikatnya ia kekacauan ke, kekeliruan ke, dia bukan hari ini berlaku. Dia dah lama dah berlaku. Cuma dia datang berperingkat-peringkat. Datang dan pergi. Datang dan pergi. Kita boleh lihat sendirilah kekacauan berlaku sebab fitnah-fitnah ini. Dia bukan mendamaikan. Dia memporak-perandakan hubungan silaturahim di antara manusia. Jadi ini antara berlaku yang sedang berlaku dan akan terus berlaku sebagai tanda kiamat yang telah dinyatakanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang telah berlaku, ada yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Maka kekacauan ini akan terus berlaku sekiranya ada orang-orang yang melakukan suatu perkara yang tidak setentang atau tak selari dengan apa yang dia buat. Macam tadilah kes yang saya topik ini bicara tentang khususnya kepada apa yang berlaku kepada kehidupan kita lah sehari ini, yang mana kita ketahui bahawa ada isu-isu yang berlaku pada hari ini yang impaknya agak besar kepada orang lain, yang kesannya besar kepada orang lain. Orang lain kerana susu sebelanga habis, kena lihat setitik habis susu belanga, nak katakan begitulah, habis orang lain, habis kepada sekarang ni disebabkan kecauan macam mana? Disebabkan perangai lelaki itu habis lelaki lain disamakan. Habis lelaki lain. Itu benda yang kekacauan. Jadi kenapa benda itu berlaku sedangkan dia tidak melibatkan orang lain? Itu maksudnya fitnah dari sudut kekacauan dan kekeliruan. Habis suami-suami kat rumah kena semua sekali. Ketidakpercayaan suami pergi cari rezeki pun kena condemn kat sini. Abang boleh lambat pergi mana? Ada nombor 2 ke? Itu tuduhan yang besar. Sekiranya ada tuduhan begitu, itu merupakan tanda isteri telah mendahaka kepada suami sebab menuduh suami dekat nak begitu. Itu benda yang tak baik. Sebab itulah dikatakan di sini kekacauan yang mana merujuk pada fitnah yang besar. Sebabkan sedikit benda itu habis kena. Sedangkan ada juga isu-isu yang terlindung tapi tidak digembar-gemburkan kerana yang melafazkan, yang berkongsi itu orang perempuan lebih. Orang lelaki ni tak ada masa nak bergosip-gosip, tak ada masa nak berfikir-fikir benda macam ni. Dia banyak kerja besar nak buat, banyak lagi hal-hal besar yang nak fikir. Tapi bila mana golongan wanita, maaflah kan, berbicara benda ni, berbincang benda ni, habis solusi cuba cari, kemudian dia tempek kepada lelaki dia tu. Ini merupakan kesalahan orang lelaki semua. Sedangkan ada kes-kes kalau kita lihat di mahkamah dan sebagainya,
Dia ada perbahasan yang mana kes salah laku isteri, curang dan sebagainya. Ada, tetapi orang lelaki tak gemburkan perkara begitu. Diam-diam ialah bila dia letak diceraikan, habislah ceritanya. Tetapi bila hal berlaku kepada wanita, bila lelaki digembar-gemburkan dan sebagainya, maka kekacauan ini dah berlaku, dah berlarutan. Dah masuk kat seminggu, dua minggu dah berlarutan. Jadi benda ini salah satu fitnah yang berlaku kepada kehidupan dan kesannya kepada keseluruhan komuniti-komuniti yang lain. Berlaku pada orang tu je, tapi habis orang lelaki lain kena. Jadi itu antara benda yang kita kena lihat. Sekiranya kita ini sedar bahawa ini salah satu fitnah yang berlaku, maka janganlah ambil pot. Janganlah kita ni duk belik-belik sangat. Last kali kita tengok suami pergi surau pun dia curiga kenapa pergi surau ni. Lambat balik ni. Isyak masuk 8.16. Tapi balik rumah 10 suku. Pergi mana ni? Jadi kita meletakkan ketidakpercayaan kepada orang yang mimpi kita. Meletakkan ketidakpercayaan kepada suami kita yang mana surga kita di situ. Jadi itu salah satu perkara yang salah yang kita kena buang jauh-jauh. Kita terikat kepercayaan kita dengan dia ni dengan ikatan yang erat, ikatan yang baik. Jangan kita pecahkan benda itu. Jangan kita buang benda itu supaya kita ni masih lagi berada pada kedudukan dan kebaikan yang sepatutnya. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 7, Allah kata, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله." Yang bermaksud iaitu dialah yang menurunkan Al-Quran, Alkitab Al-Quran tadi kepada kamu. Di antaranya isi adalah ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan lain-lain. Yang mana ayat menjadi pada ayat mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hati yang condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, iaitu kekeliruan dan untuk menyelewengkan Al-Quran dan mengubahnya. Ini menunjuk pada orang yang beri kekeliruan. Dia tahu bahawa dia memahami ayat dalam konteks A, tetapi dia menyebarkan dalam konteks B dan C. Jadi yang sepatutnya sampai sekian-sekian tetapi tak sampai. Dia menimbulkan kekeliruan kepada orang. Macam tadi kan, kes tadi kan. Dia menimbulkan kekeliruan kepada orang lain, kepada orang yang tak kahwin lagi. Kata, tak boleh kahwin lah. Ini kalau kahwin, rosak rumah tangga. Orang lelaki semua tetap percaya. Jadi menimbulkan kekeliruan. Sedangkan kita melihat kepada kebaikan yang mana ada pada orang lelaki tersebut dan hubungan kepada wanita yang mana Allah telah jalinkan dalam hubungan yang baik, sebagaimana Adam dan Hawa terlebih dahulu, maka di situ di tengah-tengah itu ada ujian, cubaan dan sebagainya. Jangan libatkan itu untuk memusnahkan yang lain. Ya? Jadi itu antara benda yang kita lihatlah. Okay. Kemudian habis semua tu, kemudian kita masuk kepada fitnah menuju kepada pembunuhan atau penyiksaan. Pembunuhan yang bersalah, yang mana ini melibatkan hal ehwal fitnah juga, tapi dalam konteks pembunuhan, konteks yang besar, konteks yang berlaku kepada berkaitan dengan peperangan dan sebagainya, yang mana Allah telah nyatakan di sini sekiranya kita melihat kepada konteks adanya orang musuh-musuh kita itu nak bunuh kita, maka ialah musuh kita. Kalau orang kafir itu nak bunuh kita, maka itulah musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah kata, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina." Yang bermaksud, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan solat kamu. Ini ayat pertama Allah nak bagi tahu pada kita ni, sekiranya kita ini pergi ke mana-mana sekalipun, cukup dia punya marhalah dia, silakanlah untuk buat solat qasar, jamak qasar dan sebagainya. Allah bagi rukhsah kepada kita, walaupun kita naik kereta, tak rasa apa-apa, naik highway semua, dah sampai dah, ke mana dah? Sampailah kita ni daripada Perlis tu sampai ke Johor. Kejap je naik kereta, laju bawa ni. Nak kata cepat sampai masanya. Tak rasa penat lah, kereta pun sedap, tak payahlah. Buatlah jamak qasar. Allah bagi rukhsah kepada kita. Sama juga kita naik kapal terbang. Sepatutnya naik kapal terbang itu, contoh perjalanan pada Kuala Lumpur, Kelantan. Kalau naik bas, naik kenderaan kereta sebagainya, makan masa 10 jam, 8 jam, 9 jam. Naik kapal terbang, sejam sampai dah.
Ini masuk waktu pun belum lagi ni. Eloklah kita tak payahlah buat-buat kasar. Buatlah kasar. Sebab apa? Allah bagi rusuh kepada kita walaupun kita kadang tidak penat. Sama juga pergi Mekah kan. Pergi Mekah dulu kalau pergi buat haji. Contohnya pergi hantar. Mungkin zaman ibu-ibu sekalian lebih mengetahui lah. Pergi hantar buat haji ni. Pergi hantar. Tunggulah balik bila. 40 hari, 40 hari. Nak kontak telefon pun tak boleh dan sebagainya tak boleh. Kadang-kadang sampai dengan taksi. Oh dah balik haji dah. Bila balik baru sampai. Sebab apa? Nak kontak tak boleh. Kita tak ada kata tempat untuk kita kontak dan sebagainya sebab teknologi belum canggih ketika itu. Hari ini pergi saja Mekah nak sampai dekat pelepasan dah buat video call. Oh, saya ni mak dah dah sampai dah. Tunggu naik kapal terbang. Tengah dalam kapal terbang. Oh kami berada dalam ni dalam kapal terbang ni cantik semua kan. Oh ni pramugari dia ni. Sampai kami dah berada transit. Oh kami dah sampai dekat airport ni. Dekat airport di Jeddah ke di Madinah ke. Oh kami dah nak sampai ni. Oh kami dah beratur ni. Setiap masa kita buat video call dia ketahui satu persatu. Oh ni mak ayah dah sampai balik ni. Dah sampai ke rumah dah ni. Bolehlah standby untuk ambil pada pukul 10 pagi. Kita boleh bagi tahu. Sebab kita cepat kemudahan teknologi pada hari ini. Okay. Kemudian barulah Allah kata jika kamu takut dibunuh oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maka digambarkan di sini iaitu kalau ada orang-orang kafir yang menggut kita ni nak bunuh dan sebagainya, maka mereka lah antara musuh-musuh yang nyata bagi kita. Kalau ada lah, kalau tak ada tu jangan kita cari pasal. Ini kata ini orang kafir ni jahat, tak. Bukan semua jahat. Mereka ada orang yang tidak membunuh kita itu, kita tidak gelakkan kita. Tapi kalaulah kita lihat kepada yang berlaku di Palestin, itu total, itulah yang tidak baik ya. Itu memang confirm itu adalah musuh nyata kepada orang Islam. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya iaitu fitnah yang bermaksud berpaling dari jalan yang benar. Fitnah yang mana berpaling dari jalan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut iaitu wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa telah diturunkan kepada Allah diturunkan Allah pada kamu. Maka sekiranya kita ni hari ni telah kata diberilah peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam majlis ilmu, kita berada sini lama dah, Allah telah kata bagi jentik hati kita ni untuk sentiasa bagi ruang kepada majlis-majlis ilmu, maka janganlah kita berpaling daripada untuk mengikuti majlis ilmu yang telah diadakan ini. Usahakanlah kita berada dalam konteks ini. Sebab bila mana Allah bagi peluang ini, maka Allah nak jaga kita daripada lalai, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah berada lama dah, mungkin dah 4-5 tahun kita berada dalam majlis ilmu, maka istiqamahlah kita dalam majlis ilmu. Dan bila mana menuju pada fitnah, kita ni tak mahu berpaling daripada jalan Allah dan jalan kebenaran. Itu kita nak ke arah itulah. Sebab ada mereka-mereka yang pada awalnya mereka ni berada pada jalan yang lurus, ikut semua yang Allah suruh, apa yang Nabi telah ajar, ikut semua sekali. Hujung-hujung kehidupan dia itu, dia nampak kita ni asyik belajar je, buat ibadah je, kawan-kawan yang lain pencen berjalan dia menjam. Bila kita nak berjalan juga, berjalan juga, jadi kita meninggalkan apa yang kita buat itu, maka kita telah terpaling daripada apa yang telah kita laksanakan. Salah ke berjalan? Tak salah. Cumanya gunakanlah kesempatan yang ada itu untuk kita isikan ruang masa yang kita ada. Contoh kita katakan nak berjalan boleh. Kita ada live sekarang ni, berjalan, buka lah live juga tengok. Okay, mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita bawa bersama-sama. Dan gambarkan bahawa kalaulah kita boleh istiqamah dalam kehidupan kita, insya-Allah kita boleh menelusuri kehidupan kita dengan jalan yang benar. Yang kita tak nak ini fitnah yang menuju pada kita berpaling daripada jalan yang benar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah aturkan kepada kita. Hari ini banyak perkara-perkara yang kita kena lihat satu persatu kehidupan kita dan sebagainya. Kerana dalam konteks kita hari ini, kalau kita tak bersedia dengan ilmu dan sebagainya, kita akan cepat terbabas, cepat tergelincir daripada jalan yang benar. Dengan keadaan cubaan dan dugaan kehidupan kita hari ini, daripada orang yang nak mengaji Quran tu, contoh kita katakan nak mengaji Quran, tapi tiba-tiba je ada kata ada program lain dan sebagainya, kena pergi dan sebagainya. Jadi awal-awal itu niat dah ada,
tapi akhir-akhirnya terbatas oleh ujian yang lain-lain. Maka sekiranya kita boleh istiqamah dengan apa kita buat, maka istiqamahlah. Saya puji dengan ibu-ibu sekalian yang sentiasa berada majlis ilmu pagi-pagi, usahakan nak masuk, usahakan ambil peluang dan ruang untuk kita menambahkan ilmu kita. Walaupun mungkin bukan semua masuk, mungkin daripada pagi tadi kita dengar masuk sikit, daripada 1% tu masuk daripada ustaz mula tadi masuk 30%, masuk yang saya pula masuk 20%, masuk akan datang pula masuk 20%. Cukup. Yang penting sentiasa ada perkara-perkara baik masuk dalam minda kita yang membolehkan kita ini untuk sentiasa berada pada nasihat yang benar. Bukan berpaling daripada nasihat yang benar. Sebab antara yang boleh menjadikan kita berpaling daripada jalan benar ini, iaitu kita melihat apa yang kita buat itu, yang orang lain buat itu, ini tak betul, ini tak betul. Mula kita nak berpaling daripada jalan yang benar. Okey, baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya iaitu fitnah yang bermaksud kesesatan. Fitnah yang mana bermaksud kesesatan. Sesatnya manusia disebabkan fitnah juga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 41. Allah kata, "Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'." Siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang itu dah buat baik, tapi Allah menghendaki kesihatan berlaku pada dirinya, maka dia tak boleh tolak benda tu. Sebab ketua Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sentiasa kena berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk pastikan kita ini berada pada landasan yang betul, untuk pastikan kita ini sentiasa ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, supaya kita ni tak berada dalam keadaan yang sesat. Jadi itu perkara yang kita kena laksanakan. Sebab Allah tahu dalam Quran, iaitu Allah kata, ma antum alaihi bifatinin, iaitu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah untuk menyesatkan orang lain. Tambah-tambah bila mana adanya orang yang cuba menyesatkan orang lain, tapi agak sukar kerana Allah ada. Allah menyelamatkan kita daripada berlakunya kesalahan itu. Maka bila mana kita ni nak selamat daripada kesesatan, fitnah kesesatan ini, maka sentiasalah kita mendampingi Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW, sunnah baginda Nabi SAW, supaya kita sentiasa ikut apa yang baik. Sebab Nabi dah pesan kepada kita dalam hadis itu, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnat nabihi, iaitu tidak akan tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu takkan sesat sampai bila-bila, iaitu kitabullah, Quran yang kita baca itu, dan sunnah baginda Nabi SAW. Jadi itu antara benda yang selalu kita baca, selalu kita lihat. Jadi kita kena pegang teguh dengan perkara-perkara itu, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita tak pegang dengan perkara-perkara itu, maka sukar untuk kita berada pada jalan yang benar. Sebab kesihatan itu akan sentiasa ada. Zaman sekarang lagi-lagilah banyak benda yang berlaku. Contoh buat pakaian kan. Pakaian itu nampak benda simple tapi agak sensitif. Contoh kita katakan pakaian kita tu baik, tapi sebenarnya pakaian itu jelas-jelas tidak menutup aurat dan sebagainya. Maka kita yang orang mengetahui itu, janganlah kita sampai jatuh kepada kesesatan yang mana kita mengiyakan benda yang salah itu. Tak apa, okey je ni, tak apalah, masa tutup aurat walaupun nampak sikit, kita mengiyakan benda yang sesat. Jangan jadikan begitu, kerana akan ada orang yang melihat, ada orang yang akan menurut apa yang kita cakap itu. Jadi sekiranya kita lihat dalam konteks berbeza-beza, contoh kita katakan pakaian itu di Malaysia ini nampak pelik, tetapi di tempat-tempat lain nampak okey. Contoh kita katakan pemakaian skirt dan seluar. Kalau di Malaysia ni orang pakai pelik lah, kenapa lah pakai macam tu kan, kita sinonim dengan pakaian yang besar dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi tempat yang sejuk dan sebagainya, memang di sana, kawasan di sana memang itu pakaian dia, seluar panjang dan skirt labuh, dan boot yang tinggi, kerana untuk melindungi mereka daripada kesejukan dan sebagainya. Itu pakaian mereka, tak ada masalah di situ. Cuma kalau kita konteks kita hari ni, kita janganlah sampai melihat perkara-perkara itu mendapat masuk dalam perkara-perkara yang sesat, untuk melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Itulah kerana hari ini pakaian masuk dalam keadaan cukup banyak, pattern-patternnya yang berbagai-bagai. Kita yang takut melihatnya di kedai-kedai ke macam mana ke. Kalau kita berada di kawasan-kawasan kampung tak kisah sangat, tapi kalau kita pergi bandar,
pergi dekat Bukit Bintang ke, pergi Choki Road ke, nampak sangat perbezaan. Kita tak macam duduk kat Malaysia lah. Ini kita duduk negara mana ni? Nak katakan budaya itu terlalu berbeza dengan kita. Culture itu terlalu berbeza dengan kita dan kita kena usahakan untuk dapat yang terbaik. InsyaAllah. Baik. Kemudian fitnah yang terakhir yang kita nak bicarakan pada pagi ini iaitu fitnah yang bermaksud alasan. Alasan juga salah satu fitnah yang Allah bagi tahu dalam Quran dalam ayat surah Al-An'am ayat 23 Allah kata summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin, iaitu kemudian tidaklah ada alasan mereka melainkan mereka berkata demi Allah wahai Tuhan kami bukannya orang musyrikin. Sebagai kita tafsir menyatakan fitnah di sini maksud jawapan, iaitu apa-apa sahaja yang ada di sini adanya beralasan. Apa-apa yang dinyatakan itu ada alasannya. Jadi kita ni tak naklah apa-apa yang kita katakan salah tapi ada alasan. Kita nak elakkan benda-benda itu berlaku. Contoh kita katakan, kenapa buat sekian-sekian? Oh ada alasan. Oh alasan sekian-sekian. Kita nak alasan itu. Kerana alasan itu kadang-kadang alasan yang menolak benda-benda baik. Contoh kita katakan, kenapa lah pergi surau tu? Kenapa pergi surau tu? Kenapa tak pergi surau? Contoh. Kenapa lah tak pergi surau kan? Tak apalah, orang lain dah ada, orang lain dah pergi, kita tak pergi pun. Ada alasan dia. Alasan itu merupakan juga salah satu fitnah yang berlaku pada diri kita. Selalunya janganlah fitnah-fitnah itu berlaku kerana fitnah-fitnah itu menyebabkan kedudukan dan ketidaksihatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan alasan apa-apa untuk buat kebaikan. Apa-apa kita nak buat, pastikan apa amalan-amalan itu amalan yang baik. Amalan yang baik dan amalan itu adalah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan kita ni, apa-apa saja kehidupan kita ini, sekiranya apa-apa itu timbul alasan-alasan yang tidak baik, maka kita elakkanlah daripada dimembarah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kerana kita takut bila mana dimembarah, dia agak sukar untuk dihapuskan. Bila dia jadi barah ni nak hapuskan susah, maka kita kena usahakan untuk yang baik-baik dan apa yang baik itu akan memberikan kita manfaat yang besar dalam konteks kehidupan kita sebagai manusia. Okay? Jadi kita bicarakan pada pagi ini dengan maksud fitnah yang pelbagai yang telah Allah sebut dalam Quran. Yang pertama tadi fitnah yang menuju pada syirik, yang mana kita telah salah baca dalilnya. Bila mana jumpa je ada masalah-masalah fitnah, kita baca al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Sedangkan al-fitnah di sini merujuk pada syirik. Yang kedua, fitnah merujuk pada ujian dan cubaan yang berlaku pada kehidupan kita, yang banyak berlaku kepada kehidupan kita hari ini. Dan kemudian ada juga yang merujuk kepada fitnah yang maksud seksaan kepada kita. Kemudian ada fitnah yang merujuk pada dosa, ada fitnah yang merujuk pada kekeliruan dan kekacauan, ada fitnah yang merujuk kepada pembunuhan dan penyiksaan, ada fitnah yang maksud berpaling dari jalan Allah, dari jalan kebaikan dan kebenaran, dan fitnah yang masuk kesatan, dan akhir sekali fitnah yang masuk alasan. Jadi fitnah-fitnah ini merupakan fitnah-fitnah yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia. Maka kita kena nilai fitnah itu dan kita kena lihat fitnah itu dalam konteks dan kacamata lebih mendalam supaya kita tak terlibat dengan fitnah-fitnah yang disebutkan tadi. Khususnya fitnah yang paling besar lah, iaitu fitnah yang merujuk pada fitnah syirik itu. Fitnah syirik itu dia akan datang ketika mana datang Dajjal. Dajjal datang nanti, maka kita yang kurang beriman kepada Allah Taala, yang ketika itu kita rasa kurangnya sensitivity kepada apa yang kita anuti, maka kita akan cepat berada dengan side sebelah Dajjal. Maka kita nak mengelakkan perkara-perkara itu, maka kita dah boleh bermula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita sentiasa membacakan suratul Kahfi ayat 1 hingga ayat 10 untuk mengelakkan kita ni terjerumus dalam fitnah Masih Dajjal. Okay? Baik, jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini, insya-Allah, dan saya bukalah soalan kepada ibu-ibu sekalian untuk kita bicarakan pada pagi ini. Ya Ustaz, ada yang nak bertanya soalan yang nak dikemukakan. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Ania. Ustaz, saya nak tanya, kebanyakan macam kita akhir zaman ni kan, kita lagi terdedah kepada teknologi terkini kan. Semua dekat hujung jari Ustaz. Dan kebanyakan fitnah yang kita dapat tengok sekarang, biasanya antaranya adalah fitnah yang datang dari orang fasik Ustaz. Contohnya macam yang Allah cakap dalam surah Al-Hujurat kan, ayat 6 kan. Tapi kita dapat tengok sekarang memang ramai antara kita
yang menerima apa-apa berita tu kita tak tabayun Ustaz. Kita tak tengok daripada mana sumber berita tu. Dari orang yang fasik ke, adakah sahih, adakah bentuk provokasi ke, celaan ke, fitnah ke. Kan Ustaz kan? Lepas tu ramai yang tak siasat, dia tak tengok betul-betul dan dia terus sokong dan share. Tu Ustaz. Lepas tu sepatutnya kita ni dituntut kan untuk sebelum kita terima apa-apa berita yang sampai dari kita, sebelum kita nak share atau kita nak sebar tu, sepatutnya kita kena cari bukti, petunjuk. Dan kita kalau ada yang perlu kita minta pengakuan, kita perlu minta pengakuan dulu daripada orang yang keluarkan sumber tu kan. Dan seeloknya kita ni berita yang kita tak pasti tu kita janganlah kongsi. Betul Ustaz? Betul. Macam hadis Rasulullah, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia bercakap segala apa yang dia dengar. Betul Ustaz? Betul. Okey. Lepas tu sebenarnya fasik ni pun ada banyak kan Ustaz. Dia ada fasik yang kufur, fasik yang syirik, fasik yang maksiat, fasik yang dusta, fasik yang buat dosa dan fasik yang buat jahat kan. Jadi kita ni macam kita lah, kita yang dalam program ilmu macam ni pun sebenarnya kita tak terdedah dengan perkara-perkara, tak lari dari perkara-perkara yang macam ni. Betul tak Ustaz? Betul. Kadang kita tak selidik kan. Jadi itulah Ustaz. Macam mana kita nak elak macam kita kan, selalu kita ada kawan, kita ada sahabat, rapat dengan orang tu, orang kata BFF lah kan. Kita lagi mudah terjerumus nak menyokong BFF kita tu, walau kita tahu sebenarnya apa yang dia sampaikan tu ataupun dia bagi tahu tu, dia ceritakan tu atau dia sebutkan tu, kita tahu sebenarnya benda tu tak sahih dan kadang-kadang benda tu bohong. Macam mana kita nak berhadapan dengan keadaan tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama, masih penerangan dan juga lah perkongsian tadi tu. Okey, bila mana kita merujuk pada fasik ini, kita ada fasik yang merujuk pada fasik yang kafir, fasik yang fajr lah. Dan fasik yang terlihat antaranya itu melanggar perjanjian pun fasik juga. Dia memutuskan tali silaturahim itu di antara yang fasik juga. Membuat kerosakan di bumi, orang fasik, melakukan maksiat, orang fasik, dan juga mengubah hukum Allah ni orang fasik. Maka bila mana kita cerita tentang orang fasik ini, mereka ni sebenarnya kadang-kadang mereka tidak sedar apa yang mereka buat. Mereka tak sedar. Contoh macam tadi kan kita ada BFF kita yang kita tahu dia buat kesalahan. Jadi apa yang sepatutnya kita buat, kita kena usahakan untuk menasihati dia. Sebab kalau dia BFF kita, kita kena pastikan kita nasihati dia, kita tahu dia ni salah. Mungkin dengan kita nasihati dia tu menyebab kita akan kata, kenapa pula kena nasihati aku? Jadi kita menyebabkan adanya ketidakfahaman di situ. Mungkin adanya di situ ada rasa kecil hati dan sebagainya disebabkan nasihat kita itu. Tapi kalau kita tak tegur, kita pun termasuk dalam saham yang kita mengikut dia tu. Maka nak tak nak kita kena usahakan untuk kita tegur dia, kerana teguran itu merupakan antara benda yang akan mengikat kembali tali silaturahim. Kalau kita mengiyakan semua, oh iyalah, betul lah, sampai sudah kita kata dia betul, sedangkan dia tidak betul, maka itu satu kerugian kepada kita. Kita ada kawan tetapi kita tak dapat membentuk kawan kita tu ke arah kebaikan. Maka sekiranya kita nak buat apa-apa sebagaimana yang disebutkan tadi dalam soal Hujurat tadi, itu fatabayyanu, apa-apa sekalipun tabayyan dulu, nilaikan dulu berita tu, semak dulu kesahihan dia, barulah kita boleh share, boleh kongsi sebagainya. Kalau kita rasa tak yakin, tak payah. Walaupun kita ni kemar sangat, apa-apa share dulu sebelum hilang. Jadi elokkan, kita jangan buat perkara begitu, tabayyun dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu, kita bukan terjerumus dalam orang yang menyebabkan kita dapat saham orang yang fasik itu tadi.
Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat atas dunia ini, walaupun kawan kita baik sangat sekalipun, itulah peluang kita untuk kita menegur dia. Dan teguran itulah teguran yang baiklah. Maksud kita kena jumpa dia elok-elok, bicara betul-betul, bukan teguran yang menyebabkan dia terasa hati, bukan teguran yang menyebabkan dia ni rasa macam berdendam dengan kita dan sebagainya. Ialah teguran yang baik, teguran yang dapat membina, teguran yang dapat kita ni meramaikan lagi kawan-kawan yang hebat-hebat dengan kita. Jadi wallahu taala alam. Ya, ada lagi mungkin 1-2 soalan, satu je ke? Kalau ada yang nak bertanya lagi lah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni saya nak tanya tentang keadaan semasa di Palestin sekarang ni. Apakah hukuman kepada pemimpin Islam yang hanya berdiam diri, tak buat apa-apa terhadap carpet bombing di Palestin ni sampai satu hari 1,000 orang mati? Apa hukuman dia orang bila dia mati nanti? Okey, baik. Terima kasih Puan. Tanya hukuman itu saya pun tak ada nak jawab jugalah. Kerana itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menilai apa dia buat itu. Kita ni sekadar mana yang kita boleh buat, yang kita boleh sampaikan, yang kita boleh bantu rakyat Palestin itu dengan kapasiti kita hari ni kita buat. Yang kita lihat pemimpin-pemimpin Islam yang tak buat apa-apa itu, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak untuk menghukum mereka. Hukuman itu kita tak dapat nak jelaskanlah macam mana keadaan yang mereka akan perolehi, tetapi apa yang kita berbuat di sini kita buat sekadar kita mampu, iaitu doa yang kita boleh panjatkan, sumbangan yang kita boleh hulurkan, itu sahaja. Kalau kita di sini pun berdiam diri juga, kita sekadar menunggu sahaja, itu pun kita sama dengan mereka yang sekadar mendengar berita-berita kesedihan tapi kita tak buat apa-apa. Di sebelah sana orang yang beriman tak buat apa, dia akan dapatlah apa yang sepatutnya dia akan dapat di akhirat kelak. Jadi kita hari ni pastikan kita buat yang terbaik yang kita berbuat. Solidariti kita macam mana, doa kita macam mana. Mungkinlah hari ni dah makin kurang sedikit solidariti itu, tapi kita sendiri-sendiri doalah ketika dalam solat kita, ya Allah selamatkanlah sahabat-sahabat kami di sana. Doa kita, doa yang secara kita boleh panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tak boleh putus-putus doa untuk mereka di sana, walaupun di peringkat-peringkat dunia hari ni dah makin lega lah, dah tak buat dah, makin lama makin dah ringan lah daripada memikirkan perkara-perkara itu. Jadi kita janganlah tinggalkan perkara-perkara untuk berdoa kepada mereka-mereka yang terkesan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengira jariah kita ini untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Khairul Ashraf, ya, pengesahan ilmu yang menarik sangat mengenai fitnah ini. Itu satu perbuatan dosa yang membinasakan, ya. Fitnah dan maklumat palsu yang memberi kesan besar dalam masyarakat, yang jelas hukumnya haram dan ditegah kerana ia boleh menjatuhkan maruah seseorang. Setakat menjatuhkan maruah seseorang, menjatuhkan maruah diri sendiri itu, yang sebenarnya, hingga boleh mencetuskan ketegangan, kekeliruan, prasangka, propaganda, kezaliman dan permusuhan. Kena ingat semua tu. Dan kita kadang-kadang hari duduk majlis ilmu ni, hari-hari duduk majlis ilmu tapi buat juga fitnah. Itu yang paling orang kata tak boleh nak cakap apa, kan. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita semua melalui pengesahan ilmu ini, dan teruskan istiqamah dalam majlis ini dengan kuliah seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Lah Iraqi, itu Haruman Rohani. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk terus tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Kita takkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.